Rentas daerah dan negeri dibenarkan bermula Isnin ini. Menteri Besar Perak dan Barisan Esko sembah surat letak jawatan kepada Sultan Nazrin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pergerakan rentas negeri dan daerah akan dibenarkan di seluruh negara bermula Isnin ini kecuali di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kebenaran itu termasuk di kawasan masih dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB. Yang lain kita benarkan. Orang ramai juga tidak perlu lagi mendapat surat kebenaran polis untuk membuat perjalanan rentas negeri dan daerah. Mulai daripada 7 hari bulan, pihak polis tidak lagi mengadakan sekatan-sekatan jalan raya. Tetapi arahan kepada pihak polis, walaupun tiada sekatan jalan raya, tetapi memfokuskan kepada pematuhan SOP. Maka polis akan lebih kepada pematuhan SOP. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, tiada lagi had penumpang dikenakan dalam kereta bermula 7 Disember. Jumlah dalam sesebuah kenderaan akan mengikut kapasiti dibenarkan. Walaupun banyak kelonggaran diberikan kali ini, namun orang ramai diminta mematuhi SOP yang ditetapkan. Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan Sabah dilanjutkan lagi sehingga 20 Disember ini. Keputusan itu dibuat selepas mendapat nasihat dan penilaian risiko yang dijalankan Kementerian Kesihatan. Datuk Seri Ismail Sabri berkata hanya 3 daerah di Selangor yang akan ditamatkan PKPB seperti dijadualkan esok. Daerah berkenaan adalah Sabak Bernam, Hulu Selangor dan Kuala Selangor. Bagi daerah lain di Selangor, PKPB akan bersambung sehingga 20 Disember ini. PKPB juga masih dilaksanakan di Kuala Lumpur dan Sabah kerana kes harian yang masih tinggi di kedua-dua negeri berkenaan. Namun Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan terdapat beberapa kelonggaran yang diberikan di Sabah, antaranya kebenaran bagi kemasukan individu ke negeri Sabah bagi tujuan sosial. Tiada had penumpang bagi kenderaan persendirian, kebenaran kepada aktiviti pelancongan dan beberapa aktiviti lain. Sementara itu di Johor, PKPB dilaksanakan semula di daerah Johor Bahru, Batu Pahat dan Kulai, manakala bagi daerah Kota Tinggi akan disambung. PKPB itu akan bermula 7 hingga 20 Disember. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan PKPB di 4 negeri kecuali beberapa daerah atau mukim akan ditamatkan esok. Di Pulau Pinang, semua kawasan bebas PKPB bermula Isnin ini kecuali mukim 12 di daerah Barat Daya dan mukim 13 di daerah Timur Laut yang disambung sehingga 20 Disember. PKPB juga ditamatkan di seluruh Perak kecuali daerah Kinta dan mukim Teja, di daerah Kampar dan mukim Cangkat Jong di daerah Hilir Perak yang akan disambung. Di Kelantan pula PKPB ditamatkan kecuali 4 daerah iaitu Kota Baru, Macang, Tanah Merah dan Pasir Mas yang akan disambung sehingga 20 Disember. Bagi Negeri Sembilan pula, semua daerah kecuali Seremban dan Port Dickson akan tamat PKPB seperti dijadualkan. PKPB di wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan pula ditamatkan esok. Baik, kita ke perkembangan COVID-19 di Malaysia. 1,123 kes baharu COVID-19 dilaporkan hari ini dengan yang tertinggi direkodkan di Sabah iaitu 391 kes. 4 kluster baharu juga dikesan dan terdapat pertambahan 4 kes kematian. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan ini berkata, beberapa kluster itu dikenal pasti di Sabah, Selangor dan Kuala Lumpur. Di Sabah, kluster Batu 3 dikesan di Tawau dan kluster Jalan Domis di Penampang, Kota Kinabalu dan Tongot dengan masing-masing 28 dan 12 kes positif direkodkan. Kluster Andalas di Kelang, Selangor pula dikesan selepas merekodkan 16 kes positif. Serta kluster Tapak Bina Bulatan dikenal pasti di Ceras, Titiwangsa dan Lembah Pantai Kuala Lumpur selepas mencatat pertambahan kes baharu tertinggi hari ini dengan 163 kes positif. 4 kematian dilaporkan di Sabah, Johor dan Selangor. Selain itu, 1,143 kes pulih dilaporkan, menjadikan jumlah kes sembuh sebanyak 60,204 kes.
Datuk Seri Ahmad Faizal Al-Zumu mengumumkan telah mempersembahkan surat letak jawatan sebagai Menteri Besar dan Barisan Esko kepada Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dalam pertemuan di Istana Kinta petang tadi. Datuk Seri Ahmad Faizal bagaimanapun berkata beliau menyerahkan kepada Sultan Nazrin untuk memberi perkenan bagi tarikh peletakan jawatan berkuat kuasa. Saya menyembahkan rasa penghormatan untuk berkhidmat di bawah naungan kerajaan Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Islam. Bagi pihak diri saya dan seluruh barisan ahli majlis mesyuarat kerajaan ini, saya ingin menyampaikan rasa penghargaan yang tidak terhingga kepada Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Yang Berhormat Datuk Ahmad Suhaidi bin Abdul Rahim, seluruh warga pentadbiran kerajaan negeri. Perkara itu sekaligus menjadikan jawatan Esko Perak terbubar secara automatik. Beliau turut menyampaikan penghargaan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ahmad Suhaidi Abdul Rahim serta warga pentadbiran negeri Perak. Datuk Seri Ahmad Faizal berkata demikian dalam satu sidang media di kediaman lama Menteri Besar di Ipoh. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah menitahkan semua parti politik di negeri itu mencari formula terbaik untuk membentuk kerajaan negeri baharu. Ahli Dewan Negara Perak Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini berkata, baginda bertitah demikian susulan sesi terima menghadap daripada beberapa pemimpin parti politik siang tadi. Jelas Datuk Seri Muhammad Anwar segala pandangan didengar Sultan Perak tetapi bukan tanggungjawab baginda campur tangan dalam urusan parti masing-masing. Beliau ditemui media di luar pekarangan Istana Kinta selepas selesai majlis terima menghadap. Tambahnya, Sultan Nazrin turut berkenan menerima menghadap Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada jam 10 pagi esok. Terdahulu, 3 pengerusi parti gabungan dalam Pakatan Harapan Perak tiba di perkarangan istana untuk menghadap sembah Sultan Nazrin berhubung situasi terkini politik negeri. Pengerusi DAP Perak Nga Koming dan pengerusi PKR Perak Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak tiba pada jam 10.40 pagi. Diikuti pengerusi Amanah Perak Datuk Asmuni Awi. Pertemuan berlangsung kira-kira setengah jam dan selang beberapa minit, pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak Datuk Sarani Muhammad tiba untuk menghadap dan keluar 20 minit kemudian. Menurut Datuk Seri Muhammad Anwar, dalam pertemuan itu, selain menyembah maklum pandangan, keempat-empat pemimpin turut menyatakan pendirian yang dipegang serta usaha dilakukan ketika ini bagi membentuk kerajaan yang cukup majoriti. Semalam, Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Al-Zumu gagal memperoleh sokongan menerusi usul keyakinan Ahli Dewan terhadap Menteri Besar dalam persidangan Dewan Undangan Negeri apabila hanya mendapat 10 undi berbanding 48 menolak manakala 1 berkecuali. Bertemu kembali. Polis sudah mengenal pasti identiti 6 suspek yang memukul seorang lelaki akibat tindakan bangsa meletak kenderaan hingga menghalang kenderaan milik suspek di hadapan sebuah restoran di Jalan Metro Perdana, Taman Usahawan Kepung malam semalam. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Beh Eng Lai berkata, tangkapan akan dilakukan dalam masa terdekat. Dalam kejadian jam 9.50 malam itu, bangsa yang berusia 30 tahun bersama isterinya sedang makan di sebuah restoran sebelum didatangi 3 lelaki dalam keadaan mabuk, kemudian memukulnya. 3 suspek terbabit dipercayai berang kerana mangsa meletak kenderaannya hingga menyebabkan kereta suspek tidak dapat keluar dari petak parkir. Mangsa membuat satu laporan polis berhubung kejadian itu di Balai Polis Kepung pada jam 12.30 malam dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Rakaman video berhubung kejadian itu tular di media sosial hari ini. Dua lagi individu ditahan berhubung kes pergaduhan di hadapan Plaza Loyat, Bukit Bintang di Ibu Negara semalam, menjadikan jumlah keseluruhan tangkapan seramai 44 orang. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Asisten Komisioner Muhammad Zainal Abdullah berkata, kedua-dua suspek ditahan selepas mereka menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi jam 1 pagi tadi.
Dalam penangkapan itu juga bermakna kes telah diselesaikan. Kesemua yang ditahan termasuk pemilik kedai, pekerja dan orang awam. Mereka terdiri daripada 41 lelaki dan 3 wanita berusia antara 20 hingga 35 tahun. Kini direman 3 hari bermula hari ini sehingga 7 Disember. Kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana melakukan rusuhan. So punca berlaku kejadian ini adalah disebabkan oleh perebutan pelanggan lah. So di kalangan penjual komputer di kompleks tersebut menyebabkan rasa tidak puas hati. Itu yang menimbulkan pergaduhan di kalangan mereka. Tapi walau bagaimanapun tidak ada sebarang kecederaan yang serius lah. So jadi kita masih lagi dalam proses menjalankan siasatan bagi kita melengkapkan kesemua siasatan ini untuk dirujuk kepada pendakwa raya. Kejadian itu juga tidak mempunyai kaitan dengan kumpulan kongsi gelap sehingga kini seramai 4 saksi dipanggil memberi keterangan. Saksi kejadian yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan boleh menghubungi pihak polis. Penduduk di Taman Bayu Damai Pengerang Johor hidup dalam kebimbangan akibat rumah retak susulan tanah mendap. Mereka mendakwa masalah itu sudah berlaku sejak 7 tahun lalu. Namun tiada sebarang tindakan diambil meskipun beberapa laporan telah dibuat kepada pemaju dan pihak bertanggungjawab. Taman Bayu Damai ini menempatkan 600 buah rumah daripada beberapa kawasan sekitar Pengerang yang dipindahkan pada tahun 2014 bagi memberi laluan kepada projek penapisan petrokimia. Difahamkan kawasan taman ini adalah bekas paya sebelum ditebus guna untuk dibina taman perumahan. Menurut penduduk, pada mulanya kejadian tanah mendap berlaku di beberapa rumah sahaja. Saya dapat kunci, saya masuk rumah ni dan nampak retakan tu di kafos lah. Saya cuba buat aduan dekat pihak pemaju. Respon diorang itu diorang boleh saya tekan. So saya pun biarkan dulu sebab retakan tu tak nampak sangatlah bahagian depan kan. Lepas tu saya duduk lepas 3 bulan nampakkan retakan tu bertambah lah. Masalah dikatakan merebak hingga membabitkan 50 buah rumah sekaligus mengancam keselamatan penduduk. Beberapa laporan berhubung kejadian ini telah dilaporkan namun hingga kini tiada sebarang tindakan diambil. Ini tempat kalau dulu saya duduk sini lah. Saya mari Miajang. Ini tempat pun turun. Tapi dia ada tambah. Tambah turun lagi. Turun lagi. Kalau sekarang you pecah ini longkang, orang boleh masuk dalam. Bukan diri jalan lah. Ini macam boleh jalan. Tinjauan kami mendapati ada dalam kalangan penduduk mengambil inisiatif menampal bahagian lantai rumah yang mendap bagi mengelak kejadian tidak diingini. Akibat mendapan tanah berkenaan, kawasan ini juga turut dinaiki air apabila musim tengkujuh. Wakil penduduk Muhammad Faizal Azman melahirkan rasa kecewa dengan tindakan tidak bertanggungjawab pemaju yang memandang sebelah mata isu berkenaan. Tegasnya, kes berkenaan tidak harus dibiarkan berlarutan hingga 7 tahun kerana ia membabitkan nyawa penduduk. Saya sebagai wakil penduduk bawa suara penduduk di Taman Bayu Damai ni mintalah pihak bertanggungjawab sila ambil tindakan secepat mungkinlah. Sebelum ada yang sampai ada yang nyawa boleh tergadai kerana permasalahan ini. Tak mustahil akan berlaku. Perkara ini telah kami suarakan kepada pemaju dan pihak berkuasa tempatan namun tiada maklum balas diterima setakat ini. Anda masih bersama Berita TV9. Kelonggaran pengeluaran akaun satu kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sememangnya memberi kelegaan kepada orang ramai khususnya pencarum yang terjejas pendapatan akibat COVID-19. Menerusi skim Aisina, ia sedikit sebanyak membantu menampung perbelanjaan mereka tatkala berhadapan dengan situasi mencabar ini selain memberi peluang kepada mereka merancang kelangsungan hidup. Bagi peniaga nasi lemak di Johor Bahru, Muhammad Faiz Talib bersyukur dengan kelonggaran itu. Mana tidaknya beliau yang sebelum ini kehilangan pekerjaan semasa pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP lalu boleh menggunakan wang dari akaun satu itu sebagai menampung modal perniagaannya. Saya bersyukur dengan kelonggaran ini membuktikan bahawa kerajaan prihatin dengan keadaan semasa
Saya akan menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan perniagaan nasi lemak saya. Saya berharap KWSP dapat terus membantu rakyat di kala kesusahan dengan keadaan COVID-19 ni. Sementara itu, bagi pekerja swasta ini, pengeluaran akaun satu itu dapat digunakan untuk menampung perbelanjaan hariannya selain digunakan untuk membayar komitmen lain selepas pendapatannya terjejas akibat pandemik COVID-19. Kelonggaran KWSP ini memberi satu alternatif yang lebih luas kepada saya yang mungkin tinggal di Pulau Pinang, bekerja keseorangan di sini. Ini somehow akan membuka lebih peluang kepada saya untuk keluarkan income dengan lebih, especially ketika waktu pandemik yang sedang melanda negara sekarang. So ia boleh cover saya punya daily expenses, ada utilities, dan sedikit benda ni dapat membantulah untuk meringankan beban saya. Supaya kerajaan dapat melonggarkan syaratnya agar lebih ramai ahli KWSP dapat mengeluarkannya, sekaligus merancangkan ekonomi. Sebelum ini, KWSP mengumumkan kriteria dan butiran kemudahan air sinar yang kini dibuka kepada sehingga 8 juta ahli yang layak. KWSP dalam satu kenyataan berkata, kriteria kelayakan terdiri kategori 1 di mana ahli yang bekerja di sektor formal, bekerja sendiri dan bekerja di sektor ekonomi GIG. Selain sudah lama tidak mencarum, hilang pekerjaan, suri rumah atau yang diberi notis cuti tanpa gaji, mereka hanya perlu memohon secara dalam talian melalui laman web tertera. Pemilik periuk bujang Hanif Ali antara usahawan baru keluaran Cloud Kitchen yang boleh dikategorikan sebagai berjaya. Di Cloud Kitchen, peniaga baru akan dibantu dengan kemudahan peralatan memasak dan harga barang masakan yang lebih murah. Hanif, 36 tahun, pernah kehilangan punca dan jatuh semangat apabila tiada lagi sumber pendapatan selepas diberhentikan kerja dengan sebuah syarikat pengurusan acara. Enggan hidupnya jadi lebih teruk, Hanif mula berjinak-jinak dalam dunia masakan. Pada masa sama, Hanif turut mengambil tempahan daripada rakan-rakan di media sosial. Dan mungkin juga kerana kelebihan air tangannya, resepi nasi ayam kicap sambal gesek Hanif mula dikenali ramai. Periuk bujang ni adalah perniagaan pengurusan makanan yang berkonsepkan daripada resepi keluarga. Tidak puas meniaga cara biasa, Hanif mengintai peluang untuk meningkatkan jualannya di platform Food Lab. Menerusi peluang itu, Hanif memperkenalkan menu baharu nasi lemak Mak Leha sebagai penghargaan atas jasa ibunya kerana membesarkan dia 4 beradik. Rezekinya terus bertambah apabila beberapa kedai mesra stesen minyak Petronas sedia menjual masakan berbungkus yang dimasak Hanif. Kalau saya kat rumah, kalau daripada rumah, satu hari saya hanya boleh buat dalam maksimum dalam 70 pack. Saya maksimum saya seorang yang boleh buat. Saya dengan adanya Cloud Kitchen yang Food Lab sediakan, yang very kondusif and also tempat kitchen yang besar dan bersih ni. Saya and also dengan B2B punya order and also daripada yang dapat sampai daripada Petronasnya mesra. Saya kita dah dapat daripada 300 pack satu hari. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasas bersama Food Lab, Zahabi Zainuddin, sejak beroperasi pada September lalu, seramai 22 peniaga baharu mendapat manfaat daripada kemudahan yang disediakan pihaknya. So dengan adanya Food Lab ni, kita ingin membantu banyak usahawan sekecil yang ingin memulakan perniagaan mereka melalui Food Lab, yang mana kita ada space yang kita boleh bantu mereka untuk memasarkan makanan-makanan mereka. Food Lab Cloud Kitchen adalah program kelestarian sosial yang dianjurkan secara bersama oleh syarikat pengeluar petroleum negara, Petronas dan Tata Consultancy Services. Kemasukan adalah percuma dan berdasarkan permohonan. Segmen Pintu Rezeki TV9. Dalam usaha meningkatkan hasil pengeluaran harum manis dan ekonomi rakyat, Kerajaan Negeri Perlis membenarkan pajagan ladang mempelam itu yang melibatkan kawasan seluas 6.06 hektar tanah di bawah seliaan Jabatan Pertanian Negeri. Sebagai permulaan, 3 pekebun masing-masing menerima 2.02 hektar ladang dengan jumlah 260 pokok harum manis dewasa untuk diusahakan.
Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berkata projek rintis yang akan dipantau Jabatan Pertanian selama semusim itu telah pun bermula awal bulan ini. Sekiranya projek itu membuahkan hasil, kerajaan negeri akan memperluaskan pajakan tanah kepada pekebun yang berpotensi. Ladang ini pula dia penjagaannya taklah begitu teruk sebab dia merupakan pokok-pokok yang dah pun dewasa. Pokok-pokok besar yang hanya perlu penjagaan untuk memberikan hasil yang baik saja. Dia tak perlu lagi penjagaan seperti mana pokok awal yang ditanam sejak muda, penjagaannya sampai 3 tahun baru berbuah. Yang ini pokok yang dah sedia ada, pokok yang dah matang, yang dah pun mengeluarkan hasil. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Pelancaran Pelan Pemulihan Ekonomi Negeri di Arau. Terdahulu Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail berkenan hadir merasmikan program dan gimik penanaman 4,500 pokok harum manis yang akan ditanam serentak di kesemua 15 dun di Negeri Perlis. Sukan, kepimpinan baharu Persatuan Olimpiad Malaysia MOA yang diterajui bekas pelari berpagar wanita negara Nur Asilah Muhammad Khalid mahu persatuan itu bergerak lebih dinamik dalam era media sosial dengan menyusun perancangan bermula seawal 2021 selain selari dengan penganjuran Sukan Olimpik Tokyo 2020 tahun depan. Selain pelantikan Nur Asilah sebagai Presiden Persatuan Olimpiad Malaysia yang baharu ketika Mesyuarat Agung Persatuan 21 November lalu, MOA turut memilih bekas pemain hoki Jiwa Mohan sebagai timbalan Presiden. Manakala atlet taekwondo Malaysia Chi Chiu Chan sebagai Setiausaha Kehormat MOA. MOA yang kini memiliki 340 atlet bekas Olimpian negara memainkan peranan penting sebagai platform menyatukan bekas-bekas Olimpian selain sebagai pusat pengumpulan ilmu menerusi perkongsian pengalaman. Plan terdekat Persatuan MOA adalah untuk merangka rancangan jangka masa pendek dan panjang untuk persatuan, rancangan yang strategik perlu ada untuk persatuan tentu sekali. Kedua, kami akan meneruskan usaha dan perbincangan berkenaan dengan pencen dan juga insurans untuk Olimpian. Kedua perkara ini telah pun dinyatakan oleh former Presiden MOA Mr. Karu Selvaratnam dan juga Presiden OCM Tan Sri Datuk Sri Norzah. Antara aktiviti yang pernah dilakukan MOA, program kutipan amal dan Hari Olimpik. Persatuan ini mendapat sokongan Persatuan Olimpian Dunia WOA yang juga bertanggungjawab memantau aktiviti mereka. Baik, perkembangan luar negara akan menyusul seketika nanti menerusi Global TV9 bersama Nur Afiza Azmi.